Ini kalau siapa boleh buat nota sedikit, itu merujuk kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi pengikut beliau dipanggil Al-Asy'ariyah. Nah, pengikutnya tu. Contohnya Imam Syafi'i. Pengikut Imam Syafi'i, kita semua ni dipanggil Syafi'iyah. Ada yah kat belakang tu. Ada di belakang tu. Ini merujuk kepada pengikut. Tu nah. Jadi Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah, ulama-ulama dan pengikut-pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ini pun sama juga. Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, ini pengikut-pengikut beliau dan orang yang mengikut cara beliau. Kita ni ikut cara beliau, saya akan tunjukkan nanti sifat 20 ini. Jadi kita semua ini dipanggil Al-Asy'ariyah. Baik. Ini sebenarnya maklumat saja. Kalau ni tidak ni tak dicatat pun tak apa, ni dah maklumat setakat untuk tambah saja. Dan ia adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dalam Islam ini ada kelompok. Kita kalau belajar akidah ni memang sedikit mendalam. Sebab jarang orang mengajar akidah. Maksud saya secara detail. Jadi memang masjid ini bila jemput saya untuk mengajar 3 ilmu ni, saya setuju. Sebab setiap kita mesti selesaikan dulu 3 ini. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ini yang nanti akan ditanya dalam kubur. Kalau kita tak pandai bab muamalah, jual beli, jinayah, itu tak berat lagi. Tapi kalau 3 ilmu ni tak dikuasai, agak bermasalah nanti dalam kubur. Tapi 3 ilmu ni bukan semua benda kena belajar, tidak. Yang saya sebut ini tambahan. Ini tambahan. Adapun yang wajib dipelajari, Allah itu ada 20 sifat. Sifat wujud, qidam, baqa, yang itu. Ini yang saya sebut ni, ini sebagai satu maklumat tambahan. Itu Jadi ada 2 kelompok kumpulannya. Satu yang hak, yang benar. Satu lagi yang tidak hak. Mudahnya, satu Islam. Ini kafir. Tapi dalam kelompok Islam ini, ada beberapa kumpulan. Iaitu yang kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang disebut dengan Syiah. Ini selalu kita dengar juga. Ada juga yang disebut dengan Mu'tazilah. Ini sebenarnya bukan untuk orang awam ni, tapi untuk difahami secara umum tidak mengapa. Ini untuk orang yang lebih mendalam. Supaya kita nanti dapat tahu, bersyukur kita kumpulan ini. Ada juga kumpulan yang disebut sebagai kumpulan Jahmiyah. Nanti sampai masa saya akan syarahkan ini. Ini sekadar lalu saja. Ada juga yang dipanggil sebagai Hasyawiyah. Banyaklah. Jadi, yang paling benar dalam Islam ini. Inilah kumpulan kita semua. Saya dan kita semua. Supaya kita lebih rasa bersyukur. Ada juga orang yang mereka beramal ibadat malam luar biasa. Serbannya mungkin lebih besar daripada kita lagi. Janggutnya, baca Qurannya. Tapi kumpulan-kumpulan ini tidak dikata kafir, tetapi sesat. Sesat. Kumpulannya itu.
Apa maksud sesat? Sesat tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bila kata sesat, bukan semestinya kafir. Jaga ni. Sebab ada setengah orang tak sama je pendapat terus kafir. Konsekuensi dia berat. Siapa yang kata orang itu kafir, kalau orang itu tidak kafir, dia kafir. Maksudnya, sesat ni sebab-sebab yang tertentu nanti saya akan tunjukkan. Saya nak bagi tahu cuma bersyukur kita semua dekat sini. Itu kata bersyukur itu bukan dari segi rezeki je. Bersyukur kita dalam akidah yang benar, kumpulan yang benar. Jadi, kumpulan kita inilah dalam Ahlus Sunnah Jamaah ni pula ada dua yang paling besar, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita kat sinilah. Sebab apa kita kat sini? Sebab kita belajar sifat 20. Ini pun belajar juga, tapi berbeza sedikit dari segi perbahasan, dari segi kupasan. Ingat ni dulu. Saya nak bagi tahu bahawa kita jangan cepat mengkafirkan orang. Satu. Yang kedua, kita bersyukur sebab kitalah kumpulan yang hak benar dan kitalah kumpulan yang tidak sesat. Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bertambah-tambah syukur kita. Antara ciri kumpulan yang tidak sesat ini, kita belajar sifat 20 di samping yang lain-lain. Saya cerita ni dari segi perspektif akidah dulu ya. Dari segi tasawuf lain, dari segi fiqah lain. Itu dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni bukan tengok, jangan salah sangka pula. Saya tengok ni bukan tengok WhatsApp ni. Saya tengok stopwatch untuk saya dapat setengah jam. Itu. Kalau tak dia jadi terlebih. Di Pantai Dalam ada juga yang mengajar ini, tauhid, fiqah, tasawuf. Tapi 3 orang guru. 1, 2, 3. Kalau di Masjid Negeri Shah Alam, seorang. Saya pun mengajar juga. Kalau kat sini, saya seorang. Kalau tempat lain, 3 orang guru. Sebab masing-masing dari segi keilmuan masing-masing. Kita sambung. Tokoh-tokoh ulama Asy'ariyah, semoga Allah meridai mereka dan dia juga redha dengan mereka. Mereka lah jumhur ulama. Jumhur maksudnya majority daripada umat Islam. Mereka lah yang menentang syubhat, maksudnya melawan, menjawab syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh golongan atheist. Atheist ini orang yang tak percaya pada Tuhan dan selain mereka. Mereka lah yang berpegang dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarah Islam. Sesiapa yang mengkafirkan Asy'ariyah atau menghukum fasik terhadap mereka, akidah orang itu dalam bahaya. Ini bukan ada apa-apa ni. Ini satu statement supaya yang nak kita belajar ni diakui oleh ulama-ulama besar Islam. Jadi tak ragu-ragulah. Kalau mungkin ada suara-suara yang kata janganlah belajar sifat 20. Kita kata ini Universiti Al-Azhar yang paling berauthority itu pun memperakuinya. Baik. Muka surat 3. Ini macam dah dibaca ni. Baca dah. Ni ada nota Kak As buat ni. Muka surat 4. Sudah kan? Betul. Muka surat 5 hari ni. Masya Allah. Mari kita lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 5. Rupanya dah ada nota kat sini dah sudah. Muka surat 5. 3 ciri mengenal Allah. Ma'rifatullah. Orang itu kenal Allah ke tak? Dalam arti kata kenal yang mengikut requirement.
dalam Islam. Tengok, kalau dia ada 3 ciri ni, dia kenal Allah lah tu. Kalau tak, maksudnya dia kenal tapi tak berapa lengkap. Satu, kita ambil daripada sebelah kanan. I'tiqadun jazimun. Simpulan yang putus, pegangan yang teguh, iaitu i'tiqad yang yakin, tidak syak, tidak dhan, tidak waham. Begini nah, kamu percaya Allah tak? Ya, saya sangat percaya. Firmly, sangat yakin. Very certain. Kalau saya dicincang badan saya 100 cincang pun, saya tidak akan berubah. Itu maksudnya pegangan yang betul-betul. Jadi pegangan ini mesti yakin. Mesti yakin. Apa yang dikatakan yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nota ni semua ada dalam komputer saya ni. Saya tulis amalan ni tadi sebab saya ingat nak baca yang ringan tadi tu. Tu yang ni. Kalau yang ini sudah ada, kita tengok semula ya. Dia mesti yakin. Yakin maksudnya 100%. Walaupun dicincang tubuhnya, dia tak akan ubah lagi agama Islam ini. Dalam bab ini, sebelum nak datang yakin, dia ada ranking dia. Paling dekat dengan yakin tu namanya dhan. Dan sebelum dhan tu syak. Syak kata kita. Dan di sini waham. Bawah waham lagi ada jahil. Jahil ini ada dua, jahil basit, jahil murakkab. Jangan risau kalau ada istilah-istilah yang mungkin agak tak familiar, jangan risau, yang penting faham. Begini nah. Sebelum kita tahu, biasa kita akan didahului oleh tidak tahu. Tidak tahu itulah namanya jahil. Kalau orang itu, ni kita cerita berakidah dulu ya. Kalau orang itu memang tak tahu dan dia memang ikhlas, yang dia memang tak tahu, lalu dia kata saya tak tahu, tu namanya basit. Ni basit tu maksudnya ringan. Kalau murakkab ni bertimpa-timpa, berganda-ganda, bertimpa-timpa, berlapis-lapis. Begini ya. Kamu tahu ular tak? Contoh. Maka orang tu very frank. Saya tak tahu. Itu maksudnya memang dia tu tak tahu, ringan. Tapi ada orang dia tak tahu tapi pretend to know. Walaupun dia tak tahu, dia anggap tahu. Orang itu ditanya, kamu tahu ular tak? Saya tahu. Walhal dia tak tahu. Ketika dia sebut tahu tu, itu dia sudah jahil. Dia tanya orang, ular tu macam mana? Ular tu ada kaki, bertambah jahil. Tu yang tertimpa-timpa tu berlapis-lapis. Elok dia ikhlas kata saya tak tahu. Nanti orang akan bagi tahu. Tu ular itu boleh pergi kedai. Ni makin teruk, makin teruk. Koi teruk. Dan ular itu boleh pergi open house. Lagi teruk. Lebih baik dia kata saya tak tahu, orang akan bagi tahu dia tahu. Itu namanya jahil basit. Ini jangan murakkab. Sebab itu kita kena tahu tentang makhluk sebelum kita tahu tentang Allah. Jangan nanti kata Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak seperti tangan manusia. Itu bahaya tu. Allah ada di arash. Itu bahaya. Nanti kita akan pergi. Dalam buku ni jelas sebut benda tu. Jadi, ketika orang itu belajar, dia tahu, tapi
kurang 50% tentang sesuatu perkara. Maka dia dianggap waham. Waham ni bawah daripada syak. Kalau syak, dia tahu 50% dan dia tidak tahu 50%. Itu namanya syak. Bukan syak wak sangka, tapi syak. Syak masih ada ragu-ragu lagi. Kalau dhan, dia tahu lebih 50%, katalah dalam 90%, tapi tak sampai lagi 100%. Itu namanya dhan. Namanya dhan. Kalau orang itu tahu 100%, itu namanya yakin. Dalam bab keimanan, ini tak boleh. Siapa masih lagi dhan, kamu yakin tak Allah ada? Yakin, kamu percaya tak Allah itu ada? Ada. Berapa peratus? 96% orang ini masih dhan. Ketika itu orang itu dianggap belum lagi beriman. Ini dalam bab keimanan. Kamu percaya ada Allah? Ada. The singularity of Allah, keesaan Allah, ya. Tapi kadang-kadang ada timbul syak. Itu namanya 50%, 5%. Tak boleh juga. Waham lagilah tak boleh. Ini dalam bab akidah. Kalau dalam bab fiqah, lain. Contoh ya. Dalam bab fiqah, solat zuhur, ketika berdiri, sekarang saya ragu-ragu, syak, saya ini dah solat 3 rakaat ke 4 rakaat. Itu namanya syak. Apakah ketika itu orang tu jadi kafir? Tidak. Sebab dalam solat tu ilmu apa? Itu yang kena tahu dulu tu. Ilmu tu kan kita sebut tadi ada 3. Satu ilmu tauhid, ilmu ketuhanan ataupun akidah. Satu lagi ilmu fiqah. Fiqah ni ada namanya ibadah, solat, zakat, puasa, haji. Ada namanya muamalah. Muamalah, jual beli, sewa menyewa. Kan kita gadaikan barang, letak barang kemas, letak di kedai gadaian. Itu namanya muamalah. Ada namanya munakahat, kahwin, cerai, hadanah, menyusukan baby, itu munakahat. Dan satu lagi jenayah, orang yang mencuri, apa yang dibuat, orang yang minum arak, apa hukuman, itu. Fiqah ni paling besar, paling luas sekali. Ya, barulah yang ketiga tasawuf. Tasawuf ni lebih kepada ilmu apa? Ilmu hati. Kalau fiqah ni, ini practical. Ilmu perbuatan. Kalau tauhid ini pegangan. Itu yang kita belajar dalam majlis ta'lim kita ni. Majlis ta'lim ini, kita akan rangkumkan 3 ilmu ini. Tauhid, fiqah, tasawuf. Ini kena jelas dulu ya, supaya kita tahu belajar apa ni. Lah ni kita belajar apa? 30 minit pertama ni belajar apa? Tauhid. Tapi saya masukkan sikit tadi tu. Kalau bab tauhid, walaupun percaya Allah 97%, masih kafir lagi. Sebab kalau bab tauhid dia mesti yakin. Tapi kalau dalam bab fiqah, tak semestinya dan tak kafir. Walaupun tadi kita solat zuhur 3 ke 4, 3 ke 4. Itu syak tu. Kafir tak. Tapi kita berdosa lah sebab kita lalai dalam solat. Apa yang harus dibuat? Ketika saya solat zuhur 3 ataupun 4, kita tak yakin ni, apa harus kita buat? Hendaklah kita ambil the smaller one, ambil yang kecil. Yang kecil itu berapa? 3.
Walaupun sebenarnya dah 5 dah ni. Dia ubah-ubah dia kuat. Nah, 4 ke 3 dia duk main lagu tu. Walau 5 dah ni. Ambil 3. Ambil 3, kemudian tambah lagi 4, kemudian sebelum salam sunat sujud sahwi. Kalau dah salam tak sujud sahwi sah. Sah. Tapi boleh tak nak masuk balik ke solat? Boleh. Contoh saya dah salam. Ya Allah, tadi kan saya tambah 1 rakaat. Boleh tak sujud sahwi lagi? Boleh. Tapi niat dulu. Ya Allah, saya masuk solat. Duduk barulah Allahu Akbar. Kita baca sujud sahwi. Subhanamallah yanamu wala yashu. Subhanamallah yanamu wala yashu. Subhanamallah yanamu wala yashu. Kemudian kita duduk antara 2 sujud macam biasa. Baca lagi. Barulah kita salam. Tapi dia ada kesan. Maksud dia ada kesan bahaya sedikit. Begini. Kalau dia masuk tadi, lalu dia buang angin ketika dia sujud sahwi, dia pun terkeluar angin, batal seluruh solatnya. Kena ulang balik. Itu yang bahayanya tu. Kalau rasa-rasa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Duk Ustaz, lupa lah. Tadi ada tambah. Patut sujud sahwi. Tapi perut dah memulai. Tapi niat dulu, niat. Tak payahlah perut dah memulai ni. Sah. Sebab dia sudah putuskan solatnya di situ. Boleh? Jaga-jaga. Bila nak masuk balik tu, tengok dulu perut. Okey tak okey? Kalau okey, silakan masuk untuk menyempurnakan solat. Kalau tak, jangan. Ini namanya bab fiqh. Sekarang, Kak Ajah, Mak Ajah datang kuliah malam pagi ini, rasa bawa buku mana? Contoh ya. Bawa buku fiqh ke bawa buku tauhid? Rasa-rasa fiqh tapi mungkin juga tauhid. Lebih daripada syak lagi sini. Apa hukum iman kita? Jadi kafir? Tak. Sebab bawa buku tadi tu urusannya bukan urusan tauhid, bukan urusan fiqh, bukan urusan tasawuf, tapi urusan dunia. Contoh, pagi tadi, I dah breakfast ke belum? Rasa sudahlah. Jangan-jangan belum. Kenapa lapar lagi berbunyi ni? Apakah kedudukan iman ketika itu? Tak ada apa. Sebab apa? Sebab breakfast tadi adalah urusan apa? Tauhid? Bukan. Urusan fiqh? Bukan. Urusan tasawuf? Bukan. Urusan dunia zindagi hai. Nampak dunia, boleh? Sebab itu kita mesti jelas setiap satu-satu ni. Ni boleh agak-agak tauhid, akidah, pegangan, fiqh, perbuatan. Perbuatan tu ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Oleh kerana kita nak cerita fardu ain, kita akan cerita ibadah saja. Sebab itu dalam bab fardu ain, ni fardu ain ya, tak cerita bab jual beli. Sebab bukan semua orang yang boleh berjual beli. Kalau orang miskin mana ada jual beli. Tapi ketika orang yang running the business, wajib belajar muamalah untuk dirinya, bukan untuk keseluruhannya. Begitu juga munakahat untuk orang yang nak kahwin. Untuk jinayat, cerita jonayah-jonayah, jual mencuri, zina, arak dan sebagainya. Baik. Jadi untuk bab fiqh kita kembali balik, mestilah kalau orang itu dikatakan kenal Allah, i'tiqad yang jazim, simpulan yang putus, jangan berubah-ubah lagi. Kalau dalam bahasa buku tauhidnya, walaupun dicincang 100 cincang, saya tidak akan merubah i'tiqad saya. Itu namanya i'tiqad yang putus. Tetapi i'tiqad itu mestilah nombor 2, muwafiqun lil haqqi,
yang bertepatan dengan yang hak. Maksud, mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ikut yang lain. Dan andalilin, dengan dalil. Mesti kita tahu dalil. Contoh begini. Kamu yakin ada Allah? Ya. Tak berubah-ubah. Walaupun saya diancam bunuh. Itu i'tiqad jazim tu. Dan Allah itu ada. Itu muwafiq lil haq. Dua dah. Dua dah. Yang ketiga. Apa dalil? Apa bukti Allah ada? Kalau orang tanya begini, agak-agak boleh jawab. Kalau siapa yang boleh jawab, begini. Allah ada, buktinya alam ini. Alam. Sekarang, kerana kita baru mengaji tauhid, alam itu tak mengapa faham dulu alam semesta. Nanti kalau dah mengaji tinggi lagi, bila kita sebut alam, bukan sahaja alam semesta, apapun yang dijadikan oleh Allah itulah alam. Istilah alam tu, sekarang ni, daripada kecil dulu bila sebut alam, mesti kita tengok the universe. Itu maksudnya alam. Sebenarnya kita ni pun alam juga. Suara ni pun alam juga. Huruf pun alam juga. Perasaan kita pun alam juga. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu alam. Sebab apa alam? Satu je. Sebab dijadikan Allah. Itu saja. Siang malam alam. Kehidupan kematian alam. Alam, ingat satu ya. Ini siapa yang belum ni tak apa. Ini untuk advance. Buat masa sekarang, bila disebut alam, selalu kita akan faham alam semesta. Okeylah tu, tak mengapa. Nanti bila advance nanti, bukan saja alam semesta, tetapi seluruh makhluk. Makhluk tu apa? Yang dijadikan Allah. Apapun yang Allah jadikan tu makhluk. Baik. Dalil tafsili terperinci atau dalil ijmali, dalil ringkas. Apa beza? Ringkas macam ni. Apa bukti Allah ada? Bukti Allah ada, makhluk. Nah, kalau tidak ada Allah, makhluk tidak ada. Itu caranya ijmal, ringkas. Okeylah tu. Tapi, kalau ada orang tanya lagi, Ajah, tadi Ajah kata, bukti Allah ada, adanya pokok. Baik. Bagaimana nak jelaskan adanya pokok itu menunjukkan adanya Allah? Time tu kita mungkin tak dapat nak jawab advance. Kita tahu dalil ringkas tapi belum tahu dalil tafsili. Untuk tafsilinya begini, advance ya. Bukti adanya Allah adalah alam ini. Saya dah tertulis ni tadi ni, itu yang jadi tak ada ruang lagi nak buat nota ni. Nah, saya dah tulis ni tadi. Kalau tak saya boleh banyak ruang ros ni nah. Ni boleh padam. Agak-agak kalau tanya boleh jawab. Nah? Tak. Yang ni memang saya nak kongsikan. Dah masuk grup? Tak apa, nanti saya kira semula ya. Baik. Ini boleh jawab tadi? Rukun agama ada 3. Rukun agama. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun agama ada 3. Apa dia rukun agama? Islam, iman, ihsan. Nak belajar tentang Islam, solat, zakat, puasa, haji, mesti dengan ilmu. Ilmu tu namanya ilmu fiqh. Nak tahu tentang iman, creed, kepercayaan, mesti dengan ilmu. Ilmu tu namanya ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Nak tahu tentang akhlak mulia, ilmu hati itu namanya ilmu tasawuf. Jadi, saya ulang balik. 3 rukun agama. 1 Islam. 2 iman. 3 ihsan. Nak tahu tentang Islam, dia kena ada ilmu. Semua dengan ilmu. Nak tahu tentang Islam, ilmu fiqh. Nak tahu tentang iman, ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah. Nak tahu tentang ihsan, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Baik. Kalau fiqh tadi pula, ada 4 cabang yang besar. 1, ibadah. 2,
muamalah. 3, munakahat. 4, jinayat. Nah, itu maksudnya Islam itu lengkap. Nah, baik. Saya nak sebut apa tadi? Saya nak tulis apa tadi? Saya nak tulis apa tadi? Bukti Allah ada. Nah, biasa pakai komputer. Jadi, semua ada dalam komputer. Nak tulis begini ni ambil masa sikit. Jadi, kita sebut dalil. Dalil. Ada dua. Satu, dalil ijma. Saya tulis kat situ ijmali ke ijmal ya? Ijmali. Kita guna ijmali. Ijmali ni ringkas. Yang kedua, tafsili. Itu terperinci. Untuk kita beriman, cukup dengan dalil ini, ringkas. Nah, siapa yang tak boleh bagi dalil, itu dianggap orang yang ikut-ikutan, taklid ataupun muqallid namanya. Ada sebagian ulama kata tak sah iman orang itu, tapi pendapat jumhur ulama mengatakan sah. Contoh, Allah ada. Apa bukti Allah ada? Tak tahu saya, tapi saya ikut mak saya. Itu maksudnya ikut-ikutan. Ada ulama kata iman orang ni tak sah. Tapi pendapat paling kuat sah, tapi dia berdosa sebab dia tak belajar. Itulah tujuan kita datang belajar ni. Nah, ditanya orang contoh, Allah ada tak? Allah ada? Ada. Apa buktinya? Buktinya makhluk. Buktinya makhluk ini. Tak mungkin makhluk ini akan ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Cukuplah tu, alhamdulillah. Ada matahari, pokok, bintang, manusia. Itulah buktinya Allah ada. Lepaslah tu. Alhamdulillah, lepas. Itu namanya kita sudah pun dapat membuktikan Allah dengan dalil ijmali, ringkas. Tapi, perlu juga kita tahu dalil secara terperinci, perlu juga. Apa buktinya makhluk ini adalah bukti adanya Allah? Ditanya orang. Mungkin kita tak dapat jawab tu. Kita sudah selesai ringkas. Sekarang sebagai advance, untuk secara terperinci, Allah ada? Ada. Allah ada? Ada. Buktinya makhluk ini. Macam mana nak membuktikannya? Membuktinya begini. Makhluk ini berubah-rubah. Makhluk ini berubah-rubah. Bukti berubah-rubah ini apa? Dulu tiada, sekarang ada. Dulu kita ada tak dulu? Dulu. Siapa yang umur 40 tahun, 50 tahun, pergi ke belakang. Dulu ada tak? Tak, sekarang ada kan? Siapa yang mengadakan ini? Mesti ada yang mengadakan. Allah. Anak kita yang ke-6 dah ada belum? Sebahagian dah ada dah mak ajar. Mungkin Kak ajar, mungkin belum lagi. Yang ke-5 ada, yang ke-6 ni. Yang ke-6 belum ada kan? Allah rezekikan tahun depan ada. Daripada tiada kepada ada. Dia tak boleh datang spontaneously. Dia mesti ada yang mengadakan. Satu. Yang kedua, yang dikatakan berubah. Berubah tadi daripada tiada kepada ada. Kemudian sedikit lagi tambah. Dulu tiada, sekarang ada, nanti kita akan ada ke tiada? Tiada atas nama kematian. Sama ada suka ataupun tidak. Satu. Yang kedua, kita masuk kat sini nah. Dulu muda. Maaf. Sekarang jangan jawab. Sebahagiannya sensitif. Tak payah sebut itulah. Jawabnya tak mudah. Dalam kurungan, jawab sendiri.
Dulu kita muda, sekarang tak berapa nak muda. Tambah lagi contoh lain. Dulu kita kuat, sekarang lemah. Lemah macam-macam lah. Lemah tenaga, kekuatan. Dulu Kak Ajah, Masya Allah, pasu bunga tu dia seorang angkat. Nah, sekarang ambil sikit pun dah tak larat. Lemah. Dulu ni, very sharp. Mata ni. Sekarang ni, siapa, apa. Sekarang pakai spectacle kan. Itu maksudnya berubah. Dulu, kuat ingatan. Masya Allah. Tremendous. Sekarang, banyak lupa dah sekarang. Itu berubah lemah. Dulu, kita kuat lagi bersukan. Sekarang dah tak apa nak larat. Dulu wakil negara, wakil negeri main badminton. Nah, selalu smash orang. Sekarang dia kena smash selalu. Saya sebut badminton ni sebab saya suka badminton. Baik. Daripada perubahan-perubahan ini, ada satu word untuk semua ini. Iaitu, dah tulis tadi, berubah. Dalam bahasa Arab, dipanggil taghayyur. 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 Taghayyurun. Oleh kerana kita ni berubah. Berubah itu adalah sifat makhluk. Mahu tak mahu memang kita kena akui semua ini. Jadi, apabila kita mengalami perubahan daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada, kepada tiada, nanti ada balik tak? Ada balik. Bila tu? Dibangkitkan di padang mahsyar. Itu maksudnya berubah. Macam kulit kita juga. Kulit kita ni dulu kan tegang, Masya Allah. Bila sampai umur tertentu, dia mulalah sampai ke satu tahap kita tengok muka dia, Ajah ni suka ke menangis? So, kalau waktu muda, tegang. Tapi ketika umur sekian-sekian, Ajah, are you okay? Are you okay apa? Tapi muka macam sedih. Sebab banyak sangat kedut-kedut. Sehingga ada orang sebut begini, yang nama berubah begini. Bila kulit sudah kendor. Bila gigi sudah gugur. Gigi dah gugur. Bila rambut uban sudah berterabak. Bila mata sudah kabur. Bila tak boleh makan lain melainkan makan bubur. One day, dia berjalan macam nak jatuh dalam kubur. Semua tu, or tu namanya perubahan. Mesti. Siapa yang mengalami perubahan, itulah dia makhluk. Allah tidak. Allah ada, tak mungkin tiada. Kita ada sekarang kan? Dulu tiada. Sekarang ada. Kemudian tiada lagi kematian. Kemudian dibangkitkan lagi. Ini namanya perubahan. Berubah-ubah itu yang dipanggil, kalau saya advance sedikit ya, siapa yang mengaji sifat 20, kalau disebut Allah wajibul wujud. Kalau kita mumkinul wujud. Ni jangan risau dulu sebab ni melibatkan istilah. Jangan, kalau belajar tauhid, jangan takut dengan istilah. Yang penting faham. Begini Allah wajibul wujud. Wujudnya, adanya Allah wajib. Bila ada Allah tu wajib, tak mungkin tiada. Itu maksud dia. Bila-bila tak mungkin tiada. Kita mumkinul wujud. Mungkin boleh ada. Bila boleh ada, boleh tiada. Kalau Allah tak, mesti ada.
selama-lamanya. Kita mungkin ada, mungkin tiada, mungkin ada lagi, mungkin tiada. Istilah ni sekadar tapi pemahamannya mudah je. Nah, tu dipanggil mumkinul wujud. Tapi yang ni kalau rasa payah, jangan dulu risau. Belajar tauhid yang penting faham. Walaupun tak faham istilah, tapi faham apa yang kita maksudkan. Boleh? Berubah-ubah je dalam banyak segi, itulah makhluk. Cuba lihat. Hari ini panas ke hujan? Panas kat sini sekarang ni, darjah dia agak ni nah. Panas. Mungkin petang nanti hujan, mungkin panas lagi. Itu mendung kan? Kita beli buah mangga, asalnya warna hijau. Daripada hijau tu bertukar jadi kuning. Berubah tu kan? Mangga tu maksudnya makhluk. Nanti kalau kita tak makan buah mangga tu, dia busuk, dia buruk. Busuk dia jadi warna apa? Coklat. Dia berubah-ubah tu. Maksudnya, siapapun, apapun yang menerima perubahan itu namanya makhluk. Boleh ya? Baik. Ya sila. Roh berubah. Dulu roh tu ada tak? Tak. Kemudian ada tak? Ada roh itu. Kemudian roh itu baik tak? Roh tu. Jadi roh tu boleh jadi baik tak? Boleh. Boleh jadi tak baik tak? Boleh. Boleh jadi tak baik. Kita ni ada roh tak sekarang? Roh kita kat mana sekarang? Kat mana sini? Tak berani nak jawab. Takut roh tu jadi hantu. Jangan takut. Roh tu ada. Di sini. Nanti Allah akan cabut roh. Jadi berubah. Roh itu sekarang ada dalam badan saya. Nanti bila saya meninggal, ada dekat sini tak? Tak. Kat mana roh tu? Tempat, kalau mudah-mudahan Allah bagi kita dekat Iliyin, tempat yang tinggi. Kalau tidak dekat Sijin. Itu yang nama berubah tu. Roh saya sekarang ada tak dalam badan saya? Ya, dekat kerusi ni sekarang. Nanti pukul berapa nanti kita habis belajar, saya akan masuk dalam kereta. Kat mana roh saya? Berubah tempat lagi. Itu apa yang berubah? Itu adalah makhluk. Perasaan kita berubah tak? Sekarang gembira ke sedih? Nampak muka sedih ni. Nampak muka banyak masalah ni. Ada seorang kiai dekat Indonesia, Kiai A'ak Jim nama dia. Beliau saya suka sangat. Ada orang yang kalau berdoa pandai, antaranya beliau saya tengok. Kalau beliau berdoa jarang tak menangis. Kalau saya lah, dia pandai betul menyusun perkataan. Beliau pernah sebut begini, kalau tengok muka-muka ni muka-muka orang yang bermasalah ni. Memang pun siapa yang tak ada masalah kan. Jadi perasaan itu kadang-kadang gembira kan, kadang-kadang sedih. Itu perasaan itu juga adalah makhluk. Nanti kita akan lebih lagi ceritanya. Baik, paling kurang kita tahu orang yang kenal Allah ada 3 ciri paling kurang. Satu, pegangan yang putus. Yang kedua, mesti benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, dengan dalil. Paling kurang dalil apa? Dalil ijma'. Jadi kita semua sekarang ni mengenal Allah tak kita ni? Kesimpulan. Kita semua ni mengenal Allah tak? Ya, jangan pula. Aku tak tahu saya. Jangan. Kita semua ni mengenal Allah tak? Jawab yakin. Ya. Cuma mengenal betul-betul tak? Mungkin mengenal 70%, mungkin 90%. Tapi jawab dulu kita mengenal Allah tak? Mengenal. Kalau berjalan terlanggar kayu, ni sebut apa ni? Ya Allah. Subhanallah. Oh, mak engkau. Itu cerita lain. Automatically, bila kita tengok, Ya Allah, Subhanallah. Kenal Allah lah tu. Cuma macam kita kenal suami lah. Sebelum kita kahwin dengan suami tu, mungkin kenal 50%. Bila dah kahwin tu, Masya Allah, 90%. Sekarang dapat anak 10. Kenal suami tu berapa? 200%. Maksudnya tahap pengenalan tu. Boleh? Kita setakat tu dulu untuk tauhid. Kita masuk bab
fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Bawalah buku ni, setiap kali mengaji kat sini memang berat sedikitlah, 3 buah buku ni bukan ringan ya. Sabar. Dapatlah pahala berat, pahala bawa berat tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat yang pertama sekali. Yang ini, muka surat yang pertama. Saya menulis buku ini ikut cara buku Arab. Apa? Buku teks dia, teksnya tu di atas yang ada blackened, yang ada agak gelap sikit ni. Bawah ni footnote 1 onwards, itu namanya syarahan. Boleh faham ya? Atas ni yang warna gelap ni, ini teks asal. Bila teks asal dia kena syarah, dia kena elaborate, kena explain. Yang ni lah explainnya. 1, 2 sampai footnote sampai beratus-ratus tu. Boleh ya? Baik, kita baca dulu. Sudah, muka surat yang pertama sudah. Muqaddimah. Muqaddimah maksudnya yang paling awal. Pengenalan lah kata kita. Kita masuk fiqah dah ni, kita tak masuk tauhid ya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i berkata, saya ambil kitab ni sebenarnya kitab bahasa Arab, saya terjemahkan. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami orang Hadramaut. Hadramaut tu di Yaman. Jumpa tak jumpa? Yang atas ni. Ni yang atas ni. Semua dah beli yang itu kan? Bawa saja ya. Al-Hadrami, Hadramaut dekat Yaman. Asy-Syafi'i sebab beliau bermadhab Syafi'i. Macam saya lah. Muhadir bin Haji Jol. Siapa yang baru nak kenal ya? As-Sanari. Sebab kampung saya di Kuching tu namanya kampung Senari. Tu yang jadi As-Sanari. Kalau Kak Acah nak buat Al-Bukit Jeluntungi, boleh. Tapi perempuan kena berbuih yah kat belakangnya tu. Al-Bukitiyah. Bukit. Tak nak jeluntung panjang sangat. Al-Bukitiyah. Jadi Kak Ajah daripada bukit, tu punya bukit jeluntung. Itu nak. Baik. Asy-Syafi'i kerana bermazhab Syafi'i berkata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama kena buka dulu selepas belakang ya. Kena buka dulu. Dengan nama Allah yang Maha, sebab saya tak syarah satu-satu. Kalau saya syarah satu-satu kan panjang. Terus buka dulu, buka sebelah-sebelahnya tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Boleh? Buka lagi, jauh lagi buka ni sebab syarah dia panjang. Sudah ya? Sekarang apa beza pemurah dengan penyayang? Ini boleh tak boleh padam? Boleh ya? Baik, ada 2 perkataan, satu Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Nak terjemah apa pun tak kisah. Ini selalu diterjemah orang dengan pemurah. Ar-Rahim, penyayang. Perasan tak? Rahman dengan Rahim ni hurufnya berbeza. Tengok Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Ini buah begini alif yang dikira panjang. Satu lagi Ra, Ha, Ya, Mim. Rahman ni berapa huruf? 5. Rahim berapa huruf? 4. Dalam kaedah menyebut kasratul mabna tadullu ala kasratil makna.
banyaknya huruf itu menunjukkan banyak makna. Justru Rahman ini dan Rahim dua-dua berasal dari perkataan rahmah, rahmatun, kasih sayang, belas ihsan. Cuma untuk manusia, kasih sayang, belas ihsan tu pada hati. Allah tidak ada hati. Sebab itu diterjemah dengan ihsan. Nah, Allah bersifat dengan rahmat, ihsan, banyak. Bila banyak difahami dengan semua. Sehingga Allah rahmat, kasih. Nah, Allah pemurah kepada semua orang. Orang yang beriman, juga orang yang tak beriman. Cuba lihat. Allah bagi rezeki pada orang Islam saja ke? Tak. Pada orang beriman saja ke? Tak. Sebab Allah Rahman. Banyak, semua. Pemurah pada semua. Orang beriman, orang tak beriman. Pada orang taat, juga pada orang tak taat. Cuba tengok kadang-kadang orang tak sembahyang pun rezeki lebih lagi. Disebab ini, Rahman ini, dan dia ada kaedah dia. Man jadda wajada. Siapa yang berusaha, dia dapat. Orang bukan Islam tadi berusaha, dapatlah dia rezeki lebih. Orang yang tak taat tadi, walaupun dia tak solat, tapi dia berusaha, dapat juga. Itu kaedah tu. Kaedah tak boleh diubah. Nah, oleh kerana itu, begitu juga. Orang yang, kerana semua ini di dunia, semua orang dapat. Dalam dunia ini, semua orang dapat. Apa dia? Rezeki, apa semua tadi. Nah, sebab itu Allah bersifat Rahman. Tapi, bila Rahim ini 4 sahaja. Bila Rahim ini spesifik. Apa spesifik bahasa Melayu? Spesifik. Khusus. Khusus apa? Ini khusus untuk orang Islam. Ini kan khusus untuk orang Islam, orang bukan Islam. Ini untuk orang Islam. Contoh. Dapat nikmat agama, iaitu agama Islam. Ini untuk semua orang ke? Tak. Untuk orang Islam saja. Dapat nikmat iman. Semua orang ke? Tak. Untuk orang Islam saja. Nah, dapat nikmat ketenangan. Ketenangan beragama maksud saya. Cuba kalau kenapa Imam Syafi'i boleh baca Quran 30 juzuk setiap hari? Sebab rasa tenang. Rasa tenang. Bagi setengah orang, kalau baca banyak-banyak jadi muntah-muntah. Biru-biru muka dia, esok ambil MC. Ini rasa tenang. Dah beramal tak dengan 786 kali Bismillah? 786. Saya dah ijazahkan kat sini belum? Sudah kan? Amal. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walaupun jumlahnya banyak, tapi rasa tenang. Nah, lebih lagi. Ini adalah untuk akhirat. Termasuklah syurga. Syurga ni untuk semua orang ke? Tak, hanya untuk orang yang beriman. Ini salah satu cara penafsiran Ar-Rahmanir Rahim. Sebab itu jangan pelik. Kita tahajud, kita apa semua sekali, tapi orang sebelah rumah yang bukan Islam, mereka pula yang untung, yang ni semua. Tak pelik sebab Ar-Rahman. Kalaulah Allah tidak bersifat Ar-Rahman, satu teguk air pun orang bukan Islam tak boleh minum. Itu maksudnya Ar-Rahman. Tapi ini special untuk kita, Ar-Rahim. Ada ulama tafsir begitu, satu. Yang kedua, ada tafsir sebegini. Kalau pemurah itu nikmat yang
besar. Kalau ini nikmat yang halus-halus. Nikmat yang besar, nikmat yang halus-halus. Contoh, nikmat yang besar-besar itu, nikmat kecantikan. Nikmat kekayaan. Tapi nikmat ini nikmat ketenangan, kebahagiaan. Ada juga tafsir begitu. Nah, ada juga yang menafsirkan ini nikmat termasuk yang besar, ini pertambahan kepada nikmat. Ini cara tafsiran ulama ya. Baik. Sekarang kita tahu tak? Tahu, semua orang tahu. Semua orang tahu. Bila kita belajar macam ni, bertambah tahu. Itu namanya nikmat Ar-Rahim. Sekarang kita yakin tak? Yakin. Yakin. Tapi makin kita belajar macam ni, bertambah yakin. Gitu. Sekarang kita faham tak? Faham. Ni faham. Nikmat ni Ar-Rahman lah ni. Maksudnya Allah bagi lagi kita Ar-Rahman. Tapi bila kita belajar, bertambah. Mana-mana nikmat pertambahan itu. Boleh? Kita dapat melihat tak sekarang? Dapat. Ini Ar-Rahman. Tapi ada orang dapat melihat lebih tajam lagi. Itu namanya nikmat Rahim. Pertambahan. Nah, ini satu. Sekarang, ada hikmahnya. Ini sudah ni sempat tulis, sempat dirakam. Sekarang, apa hikmahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya nak cerita hikmah. Hikmah dia. Satu. Para ulama mengatakan seluruh kandungan yang ada di dalam kitab tiga tu. Zabur, lagi Taurah, lagi Injil, seluruhnya ada di dalam Al-Quran. Nak tunjuk hebat tak Al-Quran? Hebat. Seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam satu surah. Nama surah tu Al-Fatihah. Sudah? Al-Fatihah berapa ayat? 7. Walaupun 7, tapi sangat besar rahsianya. Saya tak sempat cerita, nanti saya cerita. Saya nak kaitkan sekarang. Seluruh Al-Fatihah ini rahsianya ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Satu mahal Bismillahirrahmanirrahim ni. Mahal. Saya bagi contoh. Kita dalam bank ada duit 1 juta. Tapi dalam satu kad je. Kad ni. Satu kad je, dalam tu ada 1 juta duit dalam tu. Ni, satu Bismillahirrahmanirrahim ni, semua ini ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama sufi lebih dalam lagi. Rahsia Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam huruf ba. Kenapa ba? Saya tak cerita panjang ni. Sebab ini cerita ni agak dalam. Sebab ba itu dia peranan dia, saya bagi contoh dulu. Ingat cerita P. Ramlee tak? P. Ramlee tanya satu soalan, apakah hikmah ataupun kekuatan yang ada pada hang? Ni tak ada kena-mengena dengan ilmu ni. Ni saja saya nak tak. Kekuatan huruf. Ni jangan serius agak ni. Kitab mana saya tak ada kitab apa. Ni cerita P. Ramlee ni. Kan nujum belalang tu kan. Pak nujum tu ditanya, hang tuah, di mana kekuatan yang ada pada hang tuah? Sampai tengok filem ni dapatlah dia jawab. Kat mana? Dekat? Dekat apa?
huruf ta tu. Jadi hang tua. Kalau hang ta tu jadi ba jadi apa? Hang buah. Kena makanlah kita sebab hang buah. Oh, bukan saya nak cerita ni dalam kitab mana, tak ada kitab mana cerita Firamli. Tapi nak cerita kekuatan huruf. Kekuatan huruf. Kenapa ba ini? Ini sebagai tambahan sebab ini ada kaitan tasawuf ya. Ini sebagai tambahan saja. Sebab ba ini dalam bahasa Arab dipanggil huruf jar. Min ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa ba wa kaf wa lam. Ba ini seolah-olah begini. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Ini bahasa, ini tasawuf ya. Ini jangan difaham salah. Ini cara pemahaman tasawuf. Bi itu bi kerana aku, kata Allah. Kana yang telah berlaku, ma kana telah berlaku. Bi kerana aku, kerana kekuasaanku, seolah-olah kata Allah, yakunu ma yakunu, sesuatu yang akan berlaku akan berlaku. Tak ada apalah. Bila semua yang telah berlaku akan berlaku, kembali pada Allah, itulah kekuatan bi. Ada lagi. Yang ini kalau nak catat, kalau tak catat tak apa. Rahsia ba ini ada dalam titik. Itu dia. Tapi hak ini kupasan tasawuf. Jangan salah faham. Rahsia ba ada dalam titik. Kenapa? Saya tak mau cerita panjang, sikit saja. Al-Quran ada 114 surah. Ayat 6,666 ayat. Sebahagian mengatakan 6,236 ayat. Ada surah. Tidak dinamakan surah, melainkan mesti ada ayat. Tidak dinamakan ayat, mesti ada perkataan. Tidak akan dikatakan perkataan, melainkan ada huruf. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ayat. Tak mungkin ada ayat kalau tidak ada perkataan. Tidak mungkin ada perkataan kalau tidak ada huruf ba, sin, mim. Huruf-huruf hijaiyah ada berapa? Alif sampai ya ada berapa? 29, lebih kurang, saya tak ingat, 29. Semuanya bermula dengan huruf apa? Huruf hijaiyah 29 itu bermula dengan huruf alif. Huruf alif berasal daripada ba, daripada titik. Huruf alif bermula daripada titik. Cuba sekarang, cuba ya. Cuba tulis huruf alif, tapi ikut cara saya. Cuba. Tapi ikut saya nah. Letakkan dulu pen tu ke buku. Cuba sekarang, jangan buat apa-apa, letak saja. Letak. Kita nak buat alif kan? Tengok. Saya nak buat huruf alif. Cuba tengok. Ni kan huruf alif kan? Tuan-tuan jangan gerak dulu ya. Naik atas ke turun bawah? Alif. Begini ke begini? Kalau begini jangan, nak malu kat cucu. Ada kalau alif begitu tak? Alif mesti ke bawah kan? Sekarang saya tekan, niat saya nak buat huruf apa? Tak, niat saya nak buat huruf apa? Alif. Kan? Alif ke bawah ke atas? Bila saya tak jadi, apa akan jadi ni? Sebab itu huruf alif bermula dengan titik. Titik itu berasal daripada cukuplah dulu. Dia dalam sangat. Ini kajian tasawuf. Bukan khurafat, bukan apa, tak. Nak tunjuk ilmu tu macam tu sekali itu. Makin kita belajar, makin kita tahu. Cuma ini satu hikmah, yang lebih penting daripada yang tadi. Kalau tak faham yang ini tak apa. Mana tadi? Kalau tak faham ini tak apa, Ustaz Muhammad. Ini titik tadi ya.
Ini sekadar. Bila ada orang syarah macam ni, tuan-tuan dah come across. Maksud kata dah dengar syarahan itu. Tak pelik mana. Tapi ada orang yang faham. Guru saya kata dekat Yaman, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mungkin Kak Az tahu, mungkin Kak Jun. Kak Jun? Ha? Kak, Kak Hana. Mungkin Kak Hana pun tahu. Syekh Fahmi Zamzam, beliau pernah sebut ada ulama' di Yaman. Cerita Ba ni, 4 hari 4 malam. Ba saja 4 hari 4 malam. Saya baru 10 minit. Itu pun ilmu dia makin mendalam. Saya cukup kat situ. Baik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua. Ini disebut di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah, Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani. Ini untuk amalan kita semua, ya. Apa dia? Bismillah ada berapa perkataan? Ni, 1, 2, 3, 4. 4 ini hikmah, ya. Hikmah. Ini merujuk kepada 4 keadaan Iblis cuba penetrate manusia. Kalau tidak siang, malam. Kalau tidak, Iblis cuba nak penetrate manusia dalam 4 keadaan. Satu, kalau tidak siang, Iblis cuba penetrate manusia dalam 4 arah. Kalau tidak atas, bawah. Kalau tidak kanan, kiri. Itu. Kenapa Iblis tak penetrate daripada atas? Kepala kita kan hafal ayat walaupun tak banyak. Dia jadi macam satu protection. Maaf. Yang bawah kenapa? Iblis pun nak jaga juga. Dia punya status. Bawah tu keluar apa? Kita pun tahu. Jadi dia tak mau kat bawah tu, di depan, kanan, belakang. Siapa yang mengamalkan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan protect diri dia daripada 4 arah ini tadi. Dan 4 ini juga merujuk kepada 4 keadaan manusia buat dosa dan kesalahan. Kalau tidak siang, malam. Kalau tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Maka siapa yang antara zikirnya hari-hari Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan ampunkan dosa yang dia lakukan dalam 4 keadaan ini tadi. Sekarang baru kita ijazahkan semua. Paling bagus bacalah ini 2, 3, ini 3, ya. 786 kali Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan semua, ya. Baca setiap hari 786. Tak semestinya sekali duduk, sikit-sikit tak apa. Tapi jangan baca tengah mengaji ni, jangan. Ni tengah mengajar. Ya, Kak Ajar. Boleh. 786 boleh, 787 boleh. Kalau saya diijazahkan guru saya, 786. Itu dulu. 787 pun tak apa juga. Kalau Kak Ajah dah diajarkan 787, teruskan 787. Kami begini, dia ada rahsia 787 tu. Guru kami suruh kami baca ni 40 hari tanpa gagal, maksudnya tanpa terhenti. Baru kita jumpa guru. Baru dia top up 787. Kalau guru saya sendiri dah meninggal dah. Setiap hari beliau amalkan ni 2,000 kali. 2,000 kali Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, saya tak ijazahkan dulu 2,000 kali. Ni 786 ni memang khasiat dia sangat banyak. Sebab itu kadang-kadang di kedai mamak kan 786 ni. Kenapa 786? Kenapa? Sebab ada satu ilmu namanya ilmu Hisabul Jumal. Hisabul Jumal. Hisab, hitungan, Jumal, perkataan. Jadi ba ini ada ilmunya. Ini berapa, sin ni berapa, mim berapa. Itu ilmu ini sebahagian ulama membolehkannya. Sebahagian ulama kata
tak perlulah sangat ilmu begini, jadi kita ambil pendapat yang ringan. Maksudnya dia bukan haram, malah khasiatnya macam-macam. Contoh, ingat tak kita dah ijazahkan di sini ya Latif. Ingat berapa kali? 129 kali. Bukanlah bermaksud nak baca amal 130, 50, tak boleh. Boleh. Tapi macam Kak Ajah jugalah kalau masak. Kalau masak tom yam belanga besar ni, janganlah lebih garam tu. Maksudnya ingredientnya semua ngam-ngam. Kau tim. Tapi kalau buat tom yam sekawah besar ni, tak sama bilangan tadi tu. Tambah lagi, tambah lagi. Maksudnya mesti ada sukatan yang tu. Kunci, dia ada gigi ni kan, kunci ni. Lagu mana kan kunci ni? Ni, gigi ni. Kalau patah satu, boleh buka tak kunci ni? Tak. Itulah rahsianya tu. Walaupun tak disebut dalam hadis, tapi ini petua ulama. Tu yang 787, 786 ni. Setiap bilangannya itu dibaca ini. Sebab itu di kedai ulama, di kedai mamak kan ada 786. Sebab untuk mengambil tafaul, ambil barakah tadi. Siapa nak amalkan silakan. Tak nak beramal tak jadi masalah, tak ada apa. Tapi itu bagus diamalkan. Guru kita bagus amalkan. Yang saya boleh sebut sedikit, mudah-mudahan untuk jadi kekuatan kita. Antara yang guru kami sebut, siapa yang amalkan ni, insya-Allah mudah hajat ditunaikan Allah. Yang saya dengar sendiri daripada mulut guru saya, ada seorang Kak Ajah tu belajar dengan beliau. Jadi sama juga dengan saya, dia diijazahkan ini 786. Kak Ajah ni tadi dia teringin nak tengok gajah. Di Sungai Buloh ada gajah tak? Di Sungai Buloh mana ada gajah? Habis itu antara keinginan dia. Habis 40 hari baca 786 tadi, dia keluar rumah tiba-tiba ada lori bawa gajah, anak gajah. Wallahualam, tak tahu saya nak tunjuk insya-Allah. Tapi ada tapinya tu, ingat tu. Ada cobaan. Kadang-kadang nak sampai ke 40 tu, kadang-kadang jadi marah, jadi pening, jadi ni. Sebab memang iblis tak suka kita khatam 40 hari. Selalunya amalan, kalau khatam 40 hari tu, masya-Allah selalunya. Sekarang baru bismillah ni, tak dan lagi baca yang lain. Oleh kerana kita dah janji setiap kali di sini kita kita tutup dulu di sini. Fiqh kita tutup dulu ya. Dan kita masuk bab ringkasan tasawuf. Jadi lengkaplah tuan-tuan, puan-puan datang kat sini, lengkaplah ni. Baik. Kita sepatutnya 10.30 kan. Saya lebih sikit hari ni, boleh tak? Boleh sebab saya lambat ni tadi. Sebenarnya saya datang awal tadi. Sebelum pukul 9 saya dah hadir tadi. Tapi jemaah belum ramai, jadi saya duduk belakang tiang tu. Dan itu asalnya. Tapi tak mengapa, bab masa tidak mengapa ya. Kalau tuan-tuan ada urusan silakan, tapi saya nak tambah sedikit lagi. Mari kita tengok tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi tu kita ijazahkan ya, amalan untuk tuan-tuan amalkan 786 kali. Saya dapat daripada dua orang guru. Satu daripada Baba Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Ahmad Al-Fattani, dah meninggal dah. Yang kedua daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Dan yang lain-lain. Amalnya bila? Lepas subuh. Sampai sebelum subuh esok. Masa panjang. Ambillah sikit-sikit, 100. Tengah driving, senang je. Bawa kaunter. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tenang-tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya akan cerita khasiatnya lagi nanti ya. Dan sebelum tidur, bacalah 21 kali. Tak payah guna kaunter. Pakai lekuk tangan ni. Ini kan 3. 1, 2, 3. Lekuk ni kan. 4, 5, 6. 3, 3, 3, 3, 3. Masuk sini balik. 5, 6, 7. 3 darab 7, 21. Selesai. Jangan lebih, jangan kurang. Bukan bermakna kalau kurang tu berdosa. Tidak. Tidak ada istilah berdosa untuk amalan. Tapi macam tadilah. Kalau garam lebih sangat kita letak, kan jadi masin. Masam kan jadi lebih. Gitulah.
petua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Buku ni lagi jelas yang saya sebutkan. Muka surat 2. Muka surat 2 buku ni. Ke mana-mana, kalau pengajian di sini, kena bawa buku ni dan buku ni dan buku ni. 3 buku ni. Baik. Sanad kitab penawak bagi hati, bagi kita yakin. Tuan-tuan belajar dengan saya ni bukan kosong-kosong. Kita belajar bersanad ni guru, nama guru. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, orang Mandeling. Orang Mandeling kat mana Kak Jah? Di Endon? Di Pekan. Di Endon, kat mana? Mandeling. Medan, kat Medan. Padang, dekat Padang. Al-Makki, sebab beliau lama duduk di Makkah. Itu maksudnya Makki. Rahimahullah, sebab beliau telah wafat. Di sebelah kiri, Tuan Guru Baba. Baba ni panggilan untuk guru yang menguasai semua ilmu. Ni tak ada kaitan Baba Nyonya ni, bukan. Baba Nyonya itu cerita lain. Ini Baba itu untuk guru yang menguasai banyak ilmu. Haji Saleh Si Kedah. Ni sangat masyhur. Dah meninggal dah. Sempat saya mengaji juga dengan beliau. Yang sebelah kanan tu Kiai Haji Abdul Rahim Jamaluddin Jahri Al-Banjari Al-Makki. Hafizahullah, maksud beliau masih hidup. Beliau orang Endon, kahwin dengan orang Arab. Anaknya semua Arab. Yang bawah ni kena kenal lah, yang bawah tu siapa. Siapa tak kenal, saya tak mau masuk. Saya tak mau lagi 2 minggu ke depan KAS, tak mau saya. Ni kenal kah? Jangan tak kenal pula lagi. Al-Faqir ilallah. Jangan pula tuan-tuan lagi bawa beras kilo seorang kat saya. Rupa-rupanya Ustaz Mahathir ni asnaf zakat rupanya. Al-Faqir. Al-Faqir ni kita nak belajar tawaduk. Kita nak belajar tawaduk. InsyaAllah saya bukan termasuk asnaf zakat. 8 fakir tu bukan. Al-Faqir ilallah ni kita sangat fakir kepada Allah. Muhadir bin Haji Jul. Kita baca Fatihah dulu ya. Bukan berhenti ni, belum lagi, baru nak mula. Fatihah untuk guru-guru kita supaya berkat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina. Ini lebih jelas. Yang saya sebut tadi itu lebih jelas. Sama-sama kita lihat Islam sebagai satu syariat dan agama ada 3 komponen besar, iaitu iman, Islam, ihsan. Nak belajar tentang iman, ilmunya nama ilmu akidah. Nak belajar tentang Islam, ilmu tu nama ilmu fiqh. Nak belajar tentang ihsan, ilmu tu namanya ilmu tasawuf. Ini namanya 3 rukun agama. Ini lebih jelas, alhamdulillah. Mari kita lihat muka surat 4. Muka surat 4 sudah. Ini semua diambil daripada hadis Jibril, iaitu 3 rukun agama. Malaikat Jibril tanya pada Nabi tentang Islam, iman, ihsan. Itulah namanya, di last ni, din. Ni maksudnya din, agama. Ni agama ni. Maksudnya, kata Nabi, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hak mai tadi tu, Malaikat Jibril. Jibril datang dalam bentuk manusia. Rambut cantik sekali. Baju putih, rambut hitam. Tapi pelik, tak ada tanda perjalanan jauh. Orang, kalau duduk orang tempatan, tak adalah kusut masai kan? Kalau orang yang datang jauh, kusut masai lah. Tapi pelik orang ni, trim cantik je. Rupanya tu siapa? Malaikat Jibril. Datang jumpa Nabi begini. Ketika Nabi mengajar, Malaikat Jibril pun datang berlutut macam ni, dalam bentuk manusia. Malaikat Jibril kalau dalam bentuk manusia, muka kacak betul. Malaikat Jibril pernah menyerupai seorang sahabat Nabi. Namanya Dihyah Al-Kalbi. Sahabat Nabi antara yang kacak. Dihyah Al-Kalbi. Beliau antara sahabat Nabi yang handsome. Dari segi struktur tubuh badan, semua sekali. Jadi Malaikat Jibril datang, pakaian putih betul, rambut hitam,
Nabi tengah mengajar dan dia berlutut macam ni. Ni lutut Nabi. Maka Jibril begini, saya tunjuk supaya tuan-tuan bila baca hadis ni memang tergambar betul. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, bertemu lutut. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, duduk gini. Belajar macam ni. Jadi kata ulama, sepatutnya bila belajar macam ni, tapi susahlah nanti. Kalau saya mengajar orang haji ni, seorang haji ni, saya lah yang lengah bertemu lutut. Jadi tak semestinya sebab beliau datang seorang-seorang dan tangan begini. Ni tanda apa ni? Ingat tak Kak Ajah dulu waktu jadi Raja Sehari dulu, ingat? Ini tandanya tawaduk. Kan Kak Ajah dulu kan untuk kahwin malu-malu je. Jadi kita. Itu maksudnya kita tawaduk depan guru. Itu maksudnya. Baru berlutut. Barulah bertanya, Ya Muhammad mal Islam. Tu yang dijawab tu al-Islam. Anta syahad Allah sampai habis. Iman, ihsan. Barulah Malaikat Jibril pergi. Ketika Malaikat Jibril pergi, Nabi pun tanya, Ya Umar, tahu tak siapa yang pergi yang tu? Tak tahu. Lalu kata Nabi, yang tadi tu adalah Malaikat Jibril. Ni poinnya. Malaikat Jibril datang tadi untuk mengajar kamu agama kamu. Oleh itu ulama buat rumusan, rupanya agama tu yang ditanya tadilah. Yang ditanya tadi tiga. Tiga iaitu Islam, iman dan ihsan. Itulah menjadi 3 rukun agama. Boleh ya? 3 rukun agama apa dia? Islam, iman dan ihsan. Nak tahu Islam ilmu namanya? Fiqah. Nak tahu iman ilmu tu? Aqidah, tauhid. Nak tahu ihsan ilmu tu? Tasawuf. Jadi wajib belajar. Tapi bukan semua benda yang perlu dia belajar tapi wajib dipelajari. Islam seperti pokok. Mari kita tengok. Aqidah ini sebab akar. Akar dalam tu kita tahu tak? Banyak mana, panjang mana, besar mana, tak tahu kan? Sama juga iman. Kita tahu tak orang tu orang Islam? Tak tahu. Sampailah Assalamualaikum. Luaran. Ini nama luaran. Batang, dahan, ni kita tengok dia bertudung elok je. Islam lah tu. Kemudian, kalau ada buah-buah, lebih bagus lagi. Buah itu akan apa? Memaniskan pokok tadi, akan lebih lengkap lah. Itu namanya tasawuf. Jadi Islam itu seperti pokok. Akarnya adalah iman. Jadi mesti strong footed. Dia mesti mantap. Kalau akar ni tak mantap, dia tiup angin boleh tumbang. Dia mesti kuat. Tapi kita nampak tak akar tu? Tak nampak. Kadang-kadang muka sama je dengan kita. Tapi bukan Islam. Ataupun muka tak sama dengan kita tapi Islam. Bila dia greeting bagi salam. Itu pokok tu. Baik. Mari kita lihat kat sini. Apa peranan tasawuf? Yang kita belajar kitab tasawuf ni, apa peranan tasawuf pada fiqah? Peranannya memagari. Contoh, kita dah solat tahajud malam tadi. Solat tahajud tu ilmu apa? Tahajud tu ilmu apa? Fiqah. Sebab fiqah maksudnya apa? Practical. Tapi kita cerita ke orang pagi esok. Dalam ilmu tasawuf tu namanya sum'ah. Sum'ah ni, apa yang telah kita buat benda baik, kita cerita pada orang tu namanya sum'ah. Sum'ah artinya sama. Sama artinya dengar. Kita nak orang lain dengar apa perbuatan yang kita buat malam tadi tu. Boleh saya padam ni? Baik, sebelum kita ni nanti, saya akan kongsikan amalan ini untuk kita amalkan 5 minit sebelum kita habis. Baik, kita pernah dengar tak perkataan sum'ah? Pernah perkataan riak? Pernah dengar? Sum'ah. Ini riak. Apa beza dua ni? Begini dua-dua nak tunjuk kat orang. Tapi kalau sum'ah ni sami'ah, dengar. Ini sum'ah ini telah dibuat, riak sedang dibuat. Sum'ah macam ni. Malam tadi solat tahajud, lalu pagi esok dia bagi tanya kat orang,
tahajud itu berapa rakaat ya? Kawan tu kata paling kurang 2 dan lebih bagus. Kalau 12 rakaat, oh bagus tu bukan senang. Saya lah tu. Oh. Semua. To let people know sesuatu yang telah dibuat malam tadi. Kena contoh, letih yang nampak Acah pagi ni tak bermaya. Well, malam tadi cuma dan 10 rakaat je. Dia macam tak patut. Tapi nak orang tahu. So, kalau riak sekarang. Contoh ni pukul 3 pagi ni. Saya tahajud. Dalam bilik tidur. Semua bilik dibukanya lampu. Bilik tidur, bilik tetamu, bilik dapur, bilik air pun dia buka. Kenapa? Supaya orang kat bawah ataupun rumah sebelah ataupun lain tengok, Masya Allah, bagusnya ajar. Ni tahajud ni 3 pagi ni. Dia suka tu, suka. Riak. Dia sedang. Tak pun dia tengah baca Quran malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia dengar, baguslah hajah tu. Alhamdulillah. Dia kuatnya suara. Sedang. Tu namanya riya. Riya, ra'a ni berasal dari perkataan ra'a. Ra'a ni lihat. Supaya orang lihat, supaya orang dengar. Dua-dua ini, kita tadi kan dah solat. Solat tu apa? Fiqah. Pagarkan dia. Jangan hapus pahala. Itu maksudnya dipagari. Satu lagi, apa peranan tasawuf dengan akidah? Kita kan belajar Allah melihat tak? Ya. Tapi kenapa buat maksiat lagi? Kita belum lagi mantapkan dengan tasawuf. Jadi, tasawuf memagari fiqah, tasawuf memantapkan akidah. Itu penting 3 ilmu ni. Kalau kita meninggal, lengkap 3 ilmu ni, alhamdulillah. Baik, saya tutupkan ni dengan amalan ini. Ada nak tanya tak? Silakan dulu dalam 5 minit sebelum saya 5 minit yang terakhir. Ada nak tanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap nak. Nanti saya bagikan ini pada Kak As. Saya dah buat sebenarnya dalam komputer. Cuma nak transfer ke PDF je. Ni semua ni tadi. Dah semua. Nanti boleh ambil daripada Kak As ataupun Kak Hana. Baik, silakan. Ada soalan? Ya. Yeah. Kalau ujub. 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 Nanti ajar kita masuk dalam bab tasawuf, kita detailkan ya. Ujub itu ujubun. Ini ta'ajub. Ta'ajub pada apa ni? Ta'ajub pada kelebihan diri sendiri. Mungkinkah kerana cantik? Mungkinkah kerana pandai? Mungkinkah kerana apa-apa? Tapi dia tidak linkkan pada Allah. Kalau dia linkkan pada Allah, bukan ujub. Contoh, dia tengok dalam cermin. Ya Allah. Kawan dia tanya, kenapa? Ada orang cantik. Siapa orang tu? Dia lah, pasal dia tengok ni. Dia tengok cermin. Ya Allah, ada orang cantik. Kawan dia terkejut lah. Pasal apa? Ada orang cantik. Mana dalam cermin? Siapa? Dia lah. Kalau dia kata, well, ini semua datang daripada Allah. Itu tak ujub. Tidak ujub. Tapi kalau dia kata, well, memang ayah saya Pakistan, mak saya Chinese, datuk saya Arab, Melayu, itu jadi ujub. Apa maksud ujub? Ujub ni ta'ajub pada diri sendiri tapi tidak link pada kurniaan pada Allah. Kalau dia pandai, semua datang daripada Allah. Tak ada apa. Itu jaga-jaga. Ujub ini dia boleh bawa kepada takabbur. Apa maksud takabbur? Sombong. Takabbur ini, takabburun, dia berasal daripada perkataan kabir. Kabir maksudnya besar. Bila besar, dia mesti lawannya apa? Kecil. Tengok nak. Ya Allah, ada orang cantik dia dalam ni. Cermin. Dan dia kata, memang keturunan kami 7 keturunan memang cantik-cantik.
Ujub. Dia pun tengok kawan dia sebelah. Tak cantik. Tengok cantik yang dalam cermin ni. Cantik, tak cantik. Handsome, tak handsome. Dia sudah membesarkan dirinya, mengecilkan orang. Itu namanya takabur. Nanti dia bawa kepada hasad. Hasad, kalau Melayu hasad dengki. SMS. Apa dia? Senang melihat orang lain susah. Susah hatinya melihat orang lain senang. Semua disebabkan ujub ni tadi. Bila dia dah kata cantik, ujub, tak link pada Allah. Link pada Allah tak ujub. Tengok orang tu tak cantik, mengecilkan, takabur. Mengecilkan jadi takabur. Bila takabur, dia tak nak orang lain cantik. Hasad. Tak nak orang lain cantik. Dia kalau boleh dia yang paling cantik, dia yang paling handsome. Sampai berdoa tu, ya Allah, tergolekkan dia dalam longkang. Ada ke doa macam tu? Tu yang kata senang melihat orang lain, susah tergolek dalam longkang. Senang hatinya melihat orang lain, susah. Susah hatinya melihat orang lain, jaga. Bila dah ada hasad, dia akan bawa kepada hiqid, dendam. Dendam. Bila dendam, last dia akan bawa adawah, permusuhan. Bila dah bermusuh, maaf ya, sinilah letak macam-macam lah. Khianat, mencederakan, yang masuk apa? Makhluk-makhluk halus tu. Sihir, santau ni sini. Dia bermula dengan ujub ni tadi. Itu yang kita nak belajar ya. Buangkan ujub. InsyaAllah tidak ada takabur. InsyaAllah tidak ada hasad. Tidak ada dengki, dendam, tidak ada adawah. Ini je. Sebab itu apapun yang Allah bagi pada kita, hendaklah kita ingat itu semua datang daripada Allah. Contohnya, orang yang pandai. Bab agama, nothing. Kalau Allah accidentkan dia, terus mental disorder. Nak kata apa? Itu jangan kita sombong. Bila kita tak sombong, lagi Allah tambah. Dia kaedah gitu. Cantik tadi kan? Syukur, makin cantik. InsyaAllah. Pandai, syukur, makin pandai. Kaya, syukur, makin pandai. Sebab syukur itu pengikat nikmat. Nikmat yang ada tu diikat. Macam kita ada kambing atau peternakan, kalau kita ikat dia lari tak? Tak lari kan? Syukur tu akan tak lari dan ditambah Allah. Tapi jaga. Ada juga yang pembuka ikatan itu. Pembuka ikatan sampai nikmat itu hilang. Ataupun nikmat itu habis. Apa tu? Kalau syukur pengikat, maka kufur. Itu namanya kufur nikmat. Itu ya. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu rahsia ni. Kalau kita nak kaya seterusnya, syukur. Infak harta kat orang. Majlis ilmu kita macam ni, kita support. Itu mengikat. Cantik pun begitu, pandai pun begitu. Ini kaedah dia. Tapi kalau kita tak syukur nikmat, gunakan tu ke arah ke jalan maksiat, dia akan hilang. Sebab tidak ada yang mengikat. Wala in syakartum la azidannakum. Dan sekiranya kamu bersyukur padaku, pasti aku akan tambah nikmatku padamu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat padaku, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Boleh Kak Ajah? Jadi yang itu kita bicara bab tasawuf. Bagus soalan Kak Ajah ni. Semua ada dalam ni. Siapa ada buku ni, cuba lihat sekejap yang saya cerita tadi tu, ada dalam buku ni. Dia berangkai-rangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tuan-tuan tengok. Muka surat berapa? Muka surat 97. 97 yang saya sebutkan tadi, muka surat 99. Cuba tuan-tuan tengok. 99. Yang saya sebut
yang tadi tu. Ina, ujub dia bawa kepada takabur. Takabur bawa pada hasad. Hasad bawa pada haqad ataupun hiqid, dendam. Dendam bawa kepada ada. Wah, tu nah. Baik. Silakan 5 minit. Nak tuan-tuan nak tanya lagi, silakan. Hmm. Nampak nak balik semua dah? Silakan. Ini yang terakhir ya, terakhir. Sila. Ha? Buku. Uh, rasanya kawan saya tak dan nak bawa hari ini sebab dia pun balik ni bawa tukar kereta. 2 minggu lagi insya-Allah. 2 minggu lagi. Begini nak 25 25 hari bulan saya balik ke Kuching, ada kenduri kahwin ipar saya. Kemudian saya agak lama sikit balik kali ini ke AS sebab adik ipar saya ni dia kahwin dengan kawan saya. Jadi minggu ni kenduri rumah kami, adik ipar, minggu setelah lagi kenduri rumah kawan tu yang tak boleh balik tu. Kalau 25 hari bulan tu saya terbang petang, insya-Allah kita ada kelas pagi. Kalau saya ada kelas pagi, saya akan bagi tahu awal dengan Kak Hannah dengan Kak As insya-Allah. Baik. Setakat itu dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.